bersama Nur Hikmah Ikin, episod Hikmah Sabar. Saya tak puas hati betul dengan si Faizal tu. Macam-macam dia tuduhnya saya ni. Makan duit persatuan lah. Salah guna kuasa lah. Macam mana lah. Awak tak buat kan semua benda yang dituduh tu? Awak pun satu. Awak rasa saya ni ada ke buat perkara-perkara tu? Saya ni tahulah dosa pahala. Mana baik, mana buruk, mana betul, mana salah. Saya tahulah. Sebab itulah saya tanya macam tu. Sebab saya yakinlah awak tak buat kan perkara-perkara menyeleweng macam tu. Saya ni nak awak tenang, sabar. Mulut orang kan? Manalah kita boleh kawal, bang. Saya ni tengah bersabarlah ni. Kalau ikut geram saya ni, entahlah. Mahu saya nak bersemuka dengan si Faizal tu. Biarkan ajalah dia, bang. Yang sebenarnya tu, dia tak puas hati yang awak tu terpilih jadi pengerusi persatuan taman kita ni, Sudah-sudahlah, bang. Janganlah nak bising-bising. Nanti dengar adik orang, apa pula pandangan orang pada awak? Saya ni mengadu dengan awak je. Kalau saya tak meluah pada awak, pada siapa lagi saya nak bercakap? Awak je lah yang faham saya, yang kenal luar dalam diri saya ni, yang tahu apa saya buat, dengan siapa saya jumpa. Yelah, bang. Ni saya nak ke pasar kejap ni, nak beli barang dapur. Anak kita Zalina hujung minggu kan nak balik ke rumah. Dia cuti seminggu, bang. Tak tahulah budak tu. Kalau di rumah macam-macam minta nak makan. Nanti kan senang kalau ada barang-barang nak masak. Awak nak saya hantar ke? Tak payahlah, bang. Saya dah janji dengan Kak Jah ni, nak pergi saing-saing nanti. Anak Kak Jah nak tolong ambilkan Grab. Kami share-share lah bayar. Ada teman, tak adalah takut. Boleh juga kita sembang-sembang resepi baru. Yelah, saya pun nak jumpa dengan Harun ni. Nak bincang sikit aktiviti gotong royong yang kita nak buat hujung minggu ni. Assalamualaikum. Dah lama tunggu. Maaflah cikgu. Saya ni baru balik hantar orang rumah pergi kursus buat kek dekat Bekan. Hari-hari minta nak pergi kursus. Ada peluang ni saya hantar je lah terus. Oh, baguslah tu. Nanti bila dah mahir, boleh jadi businesswoman. Niaga kek ke kan? InsyaAllah. Tapi itulah cikgu. Jauh lagi nak jadi businesswoman ni. Dia pun baru nak cuba-cuba belajar buat kek katanya. Alah, tanam cita-cita dulu. Manalah tahu daripada impian akan jadi kenyataan. InsyaAllah cikgu. Cikgu, ni proposal yang cikgu minta saya buat semalam. Dalam ni ada sekali dengan bajet untuk renovation bahagian dapur balai raya ni. Ada juga tu saya masukkan sikit barang-barang keperluan lain dan kelengkapan alat memasak lah. Kalau ikut bajet yang ada ni, boleh ke kita bayar semua keperluan macam yang ada dalam proposal awak tu? Boleh cikgu. Sekarang ni duit adalah dalam RM20,000 untuk buat renovation. Dengan barang-barang lain tu semuanya dalam RM13,000 lah. Saya bukan apa, Harun. Takut nanti dituduh bazir pula. Buat pembelian ikut suka hati. Atau apa-apa tuduhan yang boleh menimbulkan kebencian orang lain lah. Tapi itulah, kalau kita asyik fikir je kata-kata orang, nanti tak buat apa lah kita kan? Tapi bajet ni dah bincang dah. Dah putuskan pun dalam mesyuarat. Bukan keputusan cikgu seorang. Ini kan keputusan ramai. Proposal saya ni untuk detailkan barangan dengan kos yang sebenar je. Biarlah cikgu. Mulut orang ni kita tak boleh tutup cikgu. Itulah. Tapi dalam macam tu pun, tetap juga ada yang menuduh saya ni menyalahgunakan kuasa. Ambil kesempatan untuk kepentingan sendiri. Padahal tujuan saya ni nak renovate dapur ni untuk keperluan kita bersama juga.
Iya cikgu. Saya pun pelik juga dengan orang kita ni. Asyiklah nak bersangka buruk, tabu fitnah, sebar cerita-cerita palsu untuk benci-membenci. Bila asyik cerita buruk je, lama-lama orang jadi benci lah kan. Bila ada kebencian tu, itu yang jadikan kita makin jauh cikgu. Betul lah kata awak tu Harun. Itu yang saya nak cuba buat ni. Nak rapatkan kembali silaturahim sama kita. Orang kata kita rapat dengan sah. Bila kita buat aktiviti secara bersama, selalu dalam jemaah, insya-Allah harapnya dapatlah kita ni kurangkan salah faham dan jurang sama kita ni. Saya memang sokong 100% idea cikgu. Cuma terfikir juga. Cikgu rasa boleh ke dijayakan idea tu cikgu? Maklumlah saya dengar Faizal tu bukan main lagi jadi batu api sebar cerita bukan-bukan. Yang saya heran tu, masa dia jadi pengurusi persatuan penduduk kita ni kan, tak ada apa pula aktiviti yang dibuatnya. Adalah macam lawatan ke Vietnam, lawatan ke Langkawi, makan-makan kat restoran. Tu je. Tak apalah Harun. Setiap orang ada cara masing-masing. Mungkin itu cara yang dia buat, yang kita tahu, dan kita sedar. Kita ni pun bukan selalu ada mesyuarat persatuan ni. Mungkin ada benda bagus yang dibuat tu, yang kita tak tahu. Saya ni kalau ikutkan memang terasa hati juga dengan cakap-cakap yang kurang sedap tentang saya ni. Tapi yelah, kita nak lawan orang ni bukan dengan bercakap, tapi dengan kerja yang kita buat. Itulah cara terbaik. Betul tu cikgu. Itu cara terbaik. Biar je lah apa dia orang nak cerca ke, umpat ke. Lama-lama penat berhenti juga tu. Cikgu, tu budak-budak yang nak pasang kemah dah datang. Saya nak pergi kat dia orang kejap cikgu. Nak tunjukkan tempat nak pacak tiang kemah tu. Yelah, saya pun ikut sekali lah Harun. Boleh juga saya bantu apa yang patut kan. Moh cikgu. Dah lama kita tak buat majlis macam ni kak. Seronok juga sekali-sekala gotong royong, merewang macam ni. Kita pun boleh jugalah kenal jiran tetangga ni yang baru pindah ni kan. Kalau tak ada aktiviti macam ni, susahlah kita nak kenal satu sama lain. Alhamdulillah kan. Memang itulah tujuannya. Kami ni orang perempuan lagi suka kalau selalu ada aktiviti memasak macam ni. Kita ni saling gotong royong. Setiap orang sumbang tenaga walau sekejap. Sambil-sambil tu bolehlah bertanya khabar, ya kan? Sebut bertanya khabar ni Kak Tun. Mana Cikgu Mansur Lepas subuh tadi nampaklah dia kat belakang tu dengan Pakcik Karim, dengan budak-budak dia. Duk siap-siap nak sembelih kambing. Ni satu Kak Tun. Saya tengokkan si Faizal ni dengan kawan-kawan dia tu tak nampak pula mata hidung. Padahal ni majlis akikah nak amdan kan. Bila kita buat secara merewang ni, dapatlah jimat sikit belanja. Masing-masing boleh juga kongsi rezeki. Dia tak ada bagi tahu kamu ke? Tak ada telefon ke, mesej ke? Kak Tun ingat kamu dah tahu. Tak ada pula lah. Telefon saya ni dengan kentan kat dalam dewan tengah charge rasanya. Tadi call sana sini, habis pula baterinya. Kisahnya. Cikgu Mansur kamu pergi hantar Faizal di hospital. Pagi tadi jatuh bilik air. Kebetulan pagi tadi Kak Tun ada buat pulut kuning. Teringat Kak Maria tu mengidam nak makan pulut kuning. Jadi Kak Tun pergilah hantar. Masa tu Faizal katanya tergelincir jatuh. Jadi kami teruslah telefon ambulans. Dah kebetulan ada situ, cikgu tolonglah teman dia terus ke hospital. Tapi kan Kak Tun, Faizal tu kan tak buat hati dengan cikgu dilantik jadi pengurusi persatuan. Dia pun asyik mengelat je kalau jumpa cikgu. Kak Tun pun ada cakap macam tu juga kat cikgu. Tapi dia kata dia tak pernah berdendam pun apa yang orang nak buat pada dia. Kalau nak membalas pun setiap perkara yang orang buat pada kita, memanglah hidup ni takkan bahagia sampai bila-bila. Yelah kan, bukan semua orang ni sukakan kita dan setuju dengan apa kita buat, tak? Tapi membalas setiap perbuatan buruk orang pada kita dengan cara yang baik, itulah sebenarnya perkara yang paling baik.
Betul tu Kak Tun. Tapi kadang berat juga kita nak bertetang mata dengan orang yang mengata tak elok pada kita ni. Lagi-lagi orang yang bencikan kita terang-terang. Lagilah rasa macam payahlah nak bertetang muka. Kalau boleh nak biarkan je dia tu. Mudah-mudahan dia sedarlah apa yang dia buat tu. Kak Tun rasa kan, semua ni berlaku kan sebab salah faham je. Kadang tu, bila kita ni kan duduk sembang ramai-ramai, orang ni cakap sikit, orang tu tambah sikit, orang ni menyampuk sikit. Jadilah satu cerita yang tak sedap didengar. Cerita fitnah, cerita palsu. Lepas tu, tak puas hati. Sepatutnya kita ni tak puas hati, eloklah bersemuka. Datang mesyuarat ke supaya dapat penjelasan yang sebenar, betul tak? Kalau yang bercerita saja kat belakang, tokok tambah perkara yang tak betul, itulah jadinya. Betul tu Kak Tun. Mudahan apa yang Cikgu Mansur buat ni bolehlah damaikan hubungan yang keruh. Boleh lembutkan hati yang keras. Boleh ngeraikanlah apa kekesutan salah faham yang berlaku ni. Bukan apa Kak Tun, kita ni hidup dalam setaman. Tak seronoklah masa muka berpuak-puak. Itu yang sebaiknya kan? Macam Kak Tun sendiri ni pun sebagai orang yang lebih tua, orang yang lebih matang, Kak Tun dah tegur siapa je dengan Maria. Dia pun mula-mula muka kelak juga. Tapi lama-lama dia kata, biarlah orang laki-laki dengan urusan orang laki-laki. Kami yang perempuan ni tak payah ikut nak masuk campur. Kita berbaik sesama kita, tak ada ruginya. Amboi seronoknya sembang tu bang, Kak Tun. Wah, dah siap dah pulut manis ni. Nampak sedap ni. Nak rasalah sikit. Sedap lah. Cukup lemak manis ni tu. Tengoklah pula siapa yang tukang gaul pulut ni. Tukang kukusnya. Malaslah nak cakap. Dah tentulah Kak Tun yang punya resepi ni kan. Kak Tun kan pakar pulut. Abang tu kalau tolong kukus, boleh lah. Cuba rasa kek Mabel jelita ni. Resepi baru. Saya baru belajar dalam kelas hari tu Kak. Kita orang buat 10 biji. Tak tahulah cukup ke tidak. Ni nak bagi rasa ni. Okey ke Kak Tun? Bang, rasa bang? Sedap. Sedap sangat ni Oh, ini resepi baru tu ya? Sedap. Nanti kalau buka order, bagi tahulah Kak Tun ya. Nak order juga nanti. Boleh Zalina bawa balik asrama dia nanti. Ini rezeki namanya. Dapatlah satu order. Nanti tanya-tanyalah juga yang lain. Mana tahu kalau ada yang suka, boleh awak masuk order sekali kan? Dah bang. Tadi saya minta Raihan ambil gambar, masukkan dalam WhatsApp group. Siapa nak cuba boleh datang majlis akikah di Balai Raya ni. Yang kita AJK ni pun dah order dah seorang sebiji dah tadi. Alhamdulillah, berbaloi juga melabur duit masuk kelas hari tu. Alhamdulillah, moga murah rezeki kamu ya Kentan. Apa orang kata? Manjada wajada. Siapa berusaha, dia dapat hasil. Dapatlah juga tambah pendapatan ya. Iya Kak Tun. Makin lama makin seronok pula. Tambah-tambah bila orang suka makanan yang kita masak. Asalnya saya buat ni sebagai hobi je. Lama-lama dapat menjana pendapatan. Jadi semakin bersemangat pula nak teruskan. Bagus macam tu. Inilah contoh yang baik. Masa yang terluang ni dihabiskan dengan perkara yang tidak sia-sia. Tambah-tambah pula kita ni buat benda yang kita suka tak? Hobi kita sendiri. Dapat pula hobi tu menjana pendapatan. Tapi jangan lupa pula dekat orang yang keluarkan modal tu ya. Modal ni kita bagi. Untung dia seorang-seorang. Tak adil ni. Ingatkan modal free. Rupanya kena bayar juga. Tu nampak tu? Macam Cikgu Mansur. Kak Tun, cuba Kak Tun tengok tu. Kalau tak silap saya, itu yang bertongkat tu macam Faizal kan? Ya tak ya bang. Betul. Itu Faizal yang tengah bersalam dengan budak-budak yang memasak gulai kawah tu. Assalamualaikum. Macam terjengang semua ni. Apa yang terkejut macam nampak hantu ni? Saya minta maaf lah. Tak dapat nak sertai gotong royong pagi ni. Tak apa cikgu. Kami
faham. Lagipun semua dah berjalan macam yang dirancang, cikgu. Memang terkejut, bang. Tadi pagi kan abang pergi hospital hantar Faizal. Tuk tengah hari ni dah ada kat sini pula. Faizal pun ada sekali, Ingat kan dia kena tahan kat luar. Dah balik ke dia, bang? Alhamdulillah. Tak ada apa yang patah atau apa. Seliuh sikit je bahagian pinggang. Nasib dia baik. Kalau patah tadi, panjang pula ceritanya. Masa dengan kita tadi, dia ada juga. Minta maaf pada saya. Saya pun malas lah nak panjang-panjangkan cerita. Perkara yang dah lepas tu, biarlah. Saya pun minta maaf juga dengan dia. Saya dah bagi tahu jawatan pengurusi ni bukan saya yang lobby, tapi penduduk yang cadangkan dan sokong saya. Jadi saya terimalah sebagai satu amanah. Bila amanah tu dah diberi, saya terimalah dengan baik, jalankan tugas dengan semampu yang boleh. Semua aktiviti atau apa je, kita tak buat keputusan sendiri, tapi saya ikut kata mesyuarat. Maknanya suara ramai. Alhamdulillah. Katanya selama ni dia terlalu ikut sangat, rasa dengki dan tak puas hati. Alhamdulillah. Kalau macam tu, dia pun dah datang majlis ni, eloklah kita raikan dia, kan cikgu? Ada hikmah di sebalik apa yang berlaku semua ni. Betul tu, bang. Yang penting cikgu sentiasa tunjukkan akhlak yang baik. Walaupun dilayan tidak baik, tapi tetap membalas dengan perbuatan yang baik. Betul tu, Kentan. Kita ni buang segala ego yang ada. Jangan selalu fikir nak menang je. Mengalah tu tak semestinya kalah, kan? Mengalah tu kan permulaan untuk kemenangan. Alhamdulillah. Kalau saya turutkan ego saya macam tadi, kalau saya tak bawa dia ke hospital, tentu bukan kami tak baik lagi, kan? Tapi saya fikir sebagai pemimpin, saya kena tunjuk teladan yang baik. Sebagai ketua, kita dulu kena mulakan, barulah orang bawahan kita akan menurut. Betul tak, Arun? Betul, cikgu. Saya sokong 200%. Demikianlah tadi drama Nur Hikmah Hakim episod Hikmah Sabar yang telah dijayakan oleh Rizal Ismail sebagai Mansur, Ruhani Anil Farouk sebagai Zaitun, Muhammad Irfan sebagai Harun, Nik Hasna Ismail sebagai Kentan. Skrip oleh Aska Harul dan diterbitkan oleh Nik Hasna Ismail.